Ramadan bawa perangai-perangai kita yang hudu, dengki ke orang, tak puas hati ke orang, tak boleh tengok. Tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, tajuk yang diberi pada saya pada hari ini adalah berkaitan dengan leburkan dosa di tapak tangan. Saya ada benda yang akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan dosa dan beberapa alaqah ataupun hubungan dia dengan Ramadan ni. Kata para alim ulama, dosa ni dia macam biji benih yang kita letakkan dekat tanah. Jadi lama kita biar dia kena air, kita siram dia, maka apa akan jadi? Benih tadi tu dia akan mula tumbuh, akan mula bertunas kecil, dahan dia, akar dia akan mula naik, dia akan mula membesar sampailah dahan dia akan jadi kukuh. Akar dia tu dah masuk sampai ke bawah tu, dah kukuh dari bawah, dan dia akan naik pokok dia tu selagi mana, setinggi mana boleh naik, dia akan naik. Dosa di dalam diri kita ni dia sama macam pokok tadi tu. Lagi lama kita buat, lagi lama kita biar, maka dia akan naik lebih banyak, dia akan tumbuh subur di dalam hati manusia. Lagi lama kita biar, dia akan kukuh macam pokok tadi tu. Sebab tu dosa ni dia ada beberapa peringkat dia. Peringkat yang pertama, bila seseorang tu buat dosa, dia akan menyebabkan orang tu jadi resah dan gelisah. Ini sabit daripada hadis Nabi SAW. Apabila Nabi ditanya mal bir wa mal ithm, yang kata baik tu apa, yang kata dosa tu apa, Nabi kata yang baik tu apa? Husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Perangai hampa yang baik, akhlak yang baik, itulah nama dia kebaikan. Dan dosa ni Nabi SAW menggariskan pada kita dua ciri utama dosa. Yang pertama apa? Ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Satu, bila hang buat dosa, dia akan meresahkan jiwa hang. Dia akan cakap. Kita rasa tak senang. Kita rasa macam gelisah bila buat salah tu, rasa macam tak betul ini, rasa macam kacau, jiwa kita jadi kacau. Maknanya kita tahu itu ciri-ciri benda tu benda salah dan dosa. Orang yang pertama kali minum arak, orang yang pertama kali berzina, tuan-tuan, saya yakin dia tak boleh tidur malam dengan selesa. Dia mundah mandi dalam bilik dia. Kalau budak perempuan tingkatan 5 sekolah, dia fikir dah nak jadi apa, aku mengandung nanti, mak aku malu, bapak aku malu, kena buang sekolah, kena postpone sekolah setahun. Aku orang dah tingkatan 6, aku baru tingkatan 5, kena repeat. Dia main semua benda dia serabut kepala otak dia tu. Sebab apa? Sebab dia akan mahaka fi sadrika, dia kacau jiwa kita. Orang yang pertama kali minum arak, orang yang pertama kali buat dosa besar lah, maka dia akan resah. Kalau tuan-tuan dan perempuan buat benda tu dan kita ada perasaan resah di kacau kita, maka tuan-tuan kena buat apa? Kena sujud syukur pada Allah. Ustaz, saya baru buat dosa, sebab apa saya kena sujud syukur? Sujud syukur kerana resah tu masih ada dalam jiwa. Sebab apa saya kena terima kasih ke Allah? Kerana kita bila istimraran, berterusan buat dosa, keresahan tu akan hilang. Dia akan jadi biasa. Saya bagi tahu tuan-tuan beberapa peringkatnya. Mula dia akan resah di jiwa kita. Kemudian kita buat dono, buat tak reti kat dia, berterusan zina, berterusan minum arak, berterusan buat kesalahan, maka dia mai peringkat kedua, keresahan tu akan hilang. Dia akan mai nama dia normalisasi dosa. Tuan-tuan buat dosa, biasa, tak ada apa pun. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok anak-anak muda, dia minum arak, dia buat dalam Facebook, macam dia bangga sangat. Dia tak rasa bersalah. Dia buat benda dosa tu, dia tak rasa bersalah. Kerana apabila perasaan resah yang pertama tu dia tak ambil berat, dia abaikan benda tu, maka dia mai ke peringkat satu lagi. Apa dia? Hilang resah di dalam jiwa dia.
Dan yang ketiga, dia akan mai bila dia buat dia jadi seronok. Tadi masa dia buat tu dia rasa takut, kemudian hilang rasa takut, berterusan buat, dia akan rasa seronok. Setiap kali berzina dia seronok, setiap kali minum arak dia boleh menikmati dosa tu. Dia setiap kali rasuah ke apa-apalah benda nama kata salah ni, dia syok. Dia tipu orang, dia syok. Ambil duit orang, lari sini, buka website sini, palsu sini, telefon orang suruh bank in sini, mula dapat 10-20 ribu, dia macam takut ke? Lama-lama dia syok. Bila dapat duit banyak, dia tipu orang, dia syok. Bila dia mai peringkat yang ketiga ni, dia ada border nak mai. Orang Pulau Pinang kata nak mai tolenji lah, nak mai melingkup lah. Nombor 3 ni dia tak okey lah. Dia terus juga buat juga, dia akan lompat ke step yang satu lagi. Ni nama dia red zone. Iman kita tak ada jaminan dah duduk di red zone ni. Apa dia? Dia akan mai ketagih, edik. Tak dapat, tak boleh. Arak tak minum satu hari, dia ketak. Dia jadi macam kena cari. Dia start kereta, start motor, jadi serabut kepala otak dia macam dadah. Tak kena satu hari dadah tu tak sedut dah, tak cucuk masuk di badan ke, dia jadi serabut lah. Tendang orang, bunuh orang, dia sebab apa? Dia dah main edik dah, dia main ketagih. Dan yang mai kelima ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, peringkat hati yang total loss, tak boleh buat apa dah. Memang kena wiring lain. Hati tu dia dah rosak sangat dah. Iman tu tak ada terus dah. Sebab apa? Dia mai akan dakwah atau dakyah orang. Dia akan ajar, semalam aku ada peluang untuk berzina di sekian-sekian tempat dengan sekian-sekian orang. Nak aku bawa hang. Dia tu, aku mana ada duit? Tak apa, mai. Aku sponsor hang. Allah, siap sponsor. Aku mana ada duit? Tak apa. Kereta, ni kereta aku. Tol semua aku bayar. Aku tunggu di bawah. Hang pi zina semua habis selesai mah, kita balik pula malam tu juga balik, hantar hang kat rumah. Siapa keluarga hang? Dia boleh plan dan dia boleh mai peringkat macam kita. Jadi orang baik ni kita tak teragak-agak nak derma duit kita infak fi sabilillah, tapi dia mai benda jahat tu dia tak rasa apa dah. Dan dia nak kalau boleh dikongsi benda jahat tu dengan orang. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW menyebut, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang manusia apabila dia mula buat satu dosa, maka di hatinya akan ada satu titik yang hitam. Fa in taba saqalat qalbuhu. Apabila dia bertaubat, maka hati dia akan digilap dan dikilat dan digilap dan dia jadi bersih balik. Tetapi kalau dia tak bertobat, dia berterusan buat dosa, maka hatinya tu akan titik macam tadi ya. Bila pertama kali dia buat, dia taubat dengan Allah, Allah padam. Hati tu dia cantik balik. Tapi dia berterusan buat, dia main peringkat kedua, dia main peringkat ketiga, dia tak rasa bersalah, dia rasa edik, dia rasa tak buat tak boleh, dia rasa ketagih, dia rasa syok bila buat semua tu dia main. Di hujung Allah Ta'ala sebut kata apa? Nabi SAW baca hadis, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati mereka itu telah dipatri, maknanya ada satu selaput yang tebal di hati mereka, bima kanu yaksibun, atas perbuatan yang mereka sendiri telah lakukan. Peringkat ni tuan-tuan, dia tak akan dengar tuan-tuan cakap benda baik pun dia tak akan dengar. Kita buat poster ceramah tepi jalan kata ustaz pun dia tak akan dengar. Silap hari bulan dia boleh turun motor, dia boleh berhenti, dia ludah 3 kali kat poster, dia boleh start motor, dia belah dia punya bara. Hanya agak pak aku ceramah. Dia naik kereta, dia dengar. Sekarang dia siarkan azan Zuhur bagi kawasan Pulau Pinang, tak dia tiubah. Dia tak suka azan ke, hanya cerita ke benda-benda agama ni semua. Dia tengok TV, ada tazkirah ke, TV ahli hijrah ke, apalah bulan puasa ke, macam-macam lah. Kapsul lah, yang tu lah, ini segala mak nikah TV dia buat. Main je benda tu, dia capai kontrol, dia ditukar. Dia tak boleh, benda-benda agama tak boleh. Jemaah tabligh jangan pergi rumah dia maki 4 kilo lah. TV saja pun tak boleh dah. Tambah hampir rumah dia memang cari pasal. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, dosa ni kalau kita biar macam tadi tu, dia akak dia tu dia masuk sampai ke dalam, jadi payah.
Sebab tu kena lazimi istighfar yang sangat banyak. Tuan-tuan, saya bagi tahu kat tuan-tuan satu contoh. Almari kat rumah kita kan, bilik anak kita. Ada anak-anak kita, umur kita dah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tuan-tuan beli ya, kena beli kedai RM2 stiker lah, stiker Tarzan, stiker IPOP, nanti lekat almari. Budak-budak ada syok lekat tu. Dan benda tu bila dia lekat, kita balik-balik kita kata apa hampa ni banyak sangat stiker sampai tempat nak buka ni pun stiker kita buka. Dia lekat tadi pukul apa? Pukul 3 tadi. Kita buka pukul 4 boleh tak? Boleh, mudah ya. Tapi stiker tu dia lekat dah jam 4. Dia pi di bilik dia setelah 40 tahun. Inilah stiker dulu tu. Dia pun nak tukar wallpaper kat almari tu, dia cuba buka stiker yang dah 40 tahun lekat. Tuan-tuan bagi tahu saya, dia mudah ke dia payah? Dia payah. Bila tuan-tuan buka dia akan terkoyak. Silap hari bulan ni apa? Almari tu kulit dia sekali keluar tu. Nampak dia punya isi dalam. Sebab apa? Lama sangat. Dosa kalau dia bersarang dalam diri kita, kita akan rasa benda tu biasa dah. Dia payah dia nak tinggal tu. Maka kata Imam Ghazali, hang nampak je pokok dosa duk tumbuh dalam hati hang cantai. Hang jangan biar dia. Dan dosa ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, di dalam bulan puasa ni Allah Subhanahu wa taala jadikan pada kita untuk hilangkan dosa kita ni sangat banyak ruang yang Allah bagi kat kita. Dan Nabi SAW pun bagi kat kita ruang. Apa dia? Hampa semayang sunat up jadi fardu, hampa baca Quran dapat berlambak. Kira bulan puasa ni nak cari baik ni banyak sangat dah. Dia ni cerita dia, seolah-olah Ramadan ni dia berdiri depan muka kita. Kita hanya perlu buka aja hati kita, semua dosa kita dia macam magnet, dia lekat cap lekat dia tu. Ramadan tu dia main 10 malam takrif, kuasa magnet dibesarkan. Dan magnet tu dibesar dan kuasa dia pun, power sedutan dia pun banyak juga. Lepas 30 hari dia duduk depan muka kita 30 hari. Lepas 30 hari dia belah. Nabi SAW marah betul kalau Ramadan orang tak habis dosa dia. Memang Nabi marah betul. Tuan-tuan, Nabi kan jadi marah orang, jenis orang baik. Tapi ada satu ancaman yang Nabi habaq, bukan sebarang ancaman. Siapa dia? Doa tu Jibril AS featuring dengan Nabi SAW. Nabi SAW amin. Doa tu dibaca oleh Jibril AS. Kemusnahan dan kecelakaan dan kerosakan pada orang yang Ramadan mai depan muka dia, berdiri depan muka dia 30 hari, parking depan rumah. Ramadan pi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam raya, patut malam tu semua dosa tak ada macam baby. Tapi dosa dia banyak sangat. Nabi SAW tak teragak-agak nak doa kemusnahan. La ilaha illallah. Padahal tuan-tuan, Nabi ni ketika di Taif, malaikat offer, mai kita ambil gunung dua, hempuk bagi pecah kan, dia jatuh atas kepala mereka, macam mana mau tak? Nabi SAW tak payahlah, bepi lah kat mereka. Nanti anak cucu mereka beriman lah kot. Mereka tak mau tak apa, jangan buat macam tu kat mereka. Malaikat kata apa? Laqad sadaqa man sammaka Raufur Rahim. Benarlah orang yang telah namakan kamu Raufur Rahim. Tuan-tuan tahu Allah bagi nama Rauf dan Rahim ni menggambarkan sifat penyayang Nabi pada umat dia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang beriman ni Rauf, sangat baik, sangat lembut. Allahu Akbar. Sebaik-baik Nabi macam tu, Nabi tak teragak-agak nak doa kecelakaan pada orang yang Ramadan mai. Ramadan tak mengubah apa habuk pun dalam diri dia. Tuan-tuan, di samping kita dibelai dengan pahala yang sangat banyak di dalam bulan Ramadan, ingat kita juga ada ancaman kalau kita tak ambil faedah dengan Ramadan. Tuan-tuan pernah main bola? Sekarang masuk apa? Kalau kita main bola, ada first half, ada second half. Second half tu maksud dia apa? Second half bukan masa kita nak berkenalan. Kita lawan bola dengan siapa?
coach nama apa. Depa ni berapa mata nak pergi final, kita perlu berapa mata. Siapa midfield siapa striker siapa defend depa. Itu bukan masa. Bukan masa duk melewat di padang saja. Oi bola sini saja duk buat ramai. Orang duk tengok kita. Itu bukan masa nak buat ramai. Ini bukan masa nak lambai kat kamera Astro Awani, Astro Sport saja member kampung apa. Bukan masa dia. Kalau tadi hang kosong-kosong, sekarang waktu menyerang, bukan waktu bertahan. Kalau hang 1-0 tadi, belum tentu hang selesa, sebab mungkin beberapa saat sebelum whistle ditiupkan, orang boleh apa? Orang boleh tendang bola masuk, hang boleh jadi seri. Sekali dia main ke penalti semua, banyak cerita. Maka 1-0 itu kedudukan yang tidak selesa untuk kita. Kita kena ada banyak mata supaya kita lebih kukuh dan selesa di separuh masa kedua. Kita dah mula 3-4 hari untuk doa kunut, maknanya kita menuju pada fasa yang kedua. Saya dan tuan-tuan semua kita ada di mana? Di second half. Kalau Quran kita macam first half juga, maka maksud dia memang kita ada satu yang tak kena dengan kita. Kalau kita pun duk belah, lepas terawih 8 belah 8, kalau ada kerja lain lah. Tak, saja belah tak pergi mana, duk lepak kat luar atas motor sampai orang sudah habis dia duduk atas motor tu. Kalau second half macam tu perangai, nama dia wabillahi taufik. Bukan habis ceramah, kita tu habis. Kalau second half pun 8 duk belah, witir buat kat rumah. Ayat sedap kan? Ambil mana? Tak apa, balik buat kat rumah. Tuan-tuan tengok muka saya abang ranjau. Tak nak buat kat rumah ya? Buat? Tak buat lah tuan-tuan. Dengan telefon lagi, dengan drama yang tu apa semua, merepek ke tu, wabillahi taufik pula sekali lagi. Duduklah saya. Kalau tuan-tuan tak ada kerja, bukan tak ada kerja, maksudnya ada urusan, tapi tak apa, tangguhkan sikit, tak apa. Okey, tuan-tuan semayang witir. Dia kadang-kadang tuan-tuan kita ni semangat tumpang orang, tumpang kuat iman orang. Kita ni tak larat. Tapi bila tu imam bangun, nak buat dua. Aduh, cepatlah pula dia ni bangun ni. Kata juga. Tapi bangun tak? Bangun. Sebab apa? Sebab kita tumpang keimanan orang. Sebab tu kita semayang jemaah. Sebab tu kita wirid berjemaah. Kadang-kadang kita malas, kita tumpang orang. Hang semangat, aku tumpang. Aku semangat, hang tumpang. Semua orang berdiri, takkan kita buat bodoh duduk di saf. Nak pegang telefon, tak boleh lah. Bangun-bangun lah semayang lah. Walaupun kadang-kadang dia main 8 tu, iman tu jadi goyang juga tuan-tuan. Tengok kawan belah kan, nak belah tak mau, nak belah tak mau, nak belah tak mau, nak belah tak mau. Rakaat ke-10 tuan-tuan semayang 9-10, itulah rakaat paling bertakwa tuan-tuan boleh semayang. Sebab tu ujian tu. Aduh, daripada perhabis murtabak pula kat luar tu. Tambah pula geng duk sedut ni semua daripada belah awal, soya habis semua habis. Jadi aduh sabar. Tapi dia seronok tuan-tuan. Semayang 10, semayang 12, dia tenang. Sebab semua dah belah lah, tinggal hak bagus-bagus ni ada semayang ni. Main 14, main 16, main 20, dia seronok lah. Dia rasa seronok tu, rasa bangga sangat lah. Dah habis 20, witir pula. Aduh. Sabar, witir. Sabih pula Tok Imam tarik. Sabar. Lepas tu dia main kuliah, lepas tu qul huwallah, falaq, qra' bin nas. Seronok lah tuan-tuan. Dia seronok. Tuan-tuan belah 8 tuan-tuan takkan rasa benda ni. Dia 20 dia boleh feel rasa dia. Dan paling seronok sekali bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya latifu ya kafi. Tuan-tuan tanya orang semayang 20. Tuan-tuan pernah semayang, kita rasa macam bangga, bukan bangga, rasa macam puas, rasa malam tu kita ibadat pada Allah SWT. Maksiat dia macam tu. Maksiat dia seronok masa awal, masa last tak seronok. Orang yang berzina mungkin dia seronok masa dia zina, lepas tu dia kena tahan polis, kena pukul, masuk lokap. Oh, banyak cerita. Tak padan dengan seronok saat tu dengan teruk berpuluh tahun. Tapi ibadat dia teruk, tapi dia akan rasa manis dia tu sampai berlama-lama. Maka saya cadang kat tuan-tuan, dalam bulan puasa ni kita berbetul balik ibadat-ibadat kita yang kita kena perbetul itu semua, kita perkemas balik ibadat-ibadat kita. Dan saya cadang kat tuan-tuan satu lagi benda, boleh tak kita memperbanyakkan istighfar tu macam ni? Saya bagi tahu kat tuan-tuan. Istighfar kita tu kita boleh buat dengan banyak
Syarat dia kita fokus. Contoh saya beritahu tuan-tuan, pegang tasbih ke atau tasbih digital ke, tuan-tuan duduk nak buka puasa kan 7.10, 7.15 macam tu kan, kita duduk dah. Selain pada kita doa, ataupun kita main semayang awal sikit, kita boleh guna masa untuk istighfar. Saya ajak kat tuan-tuan istighfar yang cepat dan banyak. Tuan-tuan boleh baca astagfirullah, 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 astagfirullah. Saya try. Seminit 100 boleh dapat. Kalau saya baca kuat dengan suara yang kuat dengan tuan-tuan ni, boleh dapat 70 ke 80. Tapi kalau kita istighfar macam tu seminit, boleh dapat 100. Fokus sat. Inilah masa kita nak buat. Saya abang kat tuan-tuan, kalau bukan Ramadan, bila lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi nak buat? Kita lah nak buat. Saya dan tuan-tuan, kita tahu kita hakim terbaik untuk diri kita. Kita tahu kita dosa banyak. Ustaz dosa cara ustaz, tuan-tuan dosa cara tuan-tuan, macam-macam lah masing-masing. Ada kadang dosa hati, kadang dosa luaran. Kita banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang apabila dia mati esok ni tertulis banyak istighfar dalam catatan amalan soleh dia. Dia ada istighfar yang sangat banyak. Nabi kata orang ni beruntung. Dia orang yang paling celaka esok di akhirat bila? Apabila dia melihat semua amalan yang dia buat berada di timbangan orang lain. Kira mulainya dengan puasa, yang dengan derma, yang semua amalan dia ada kat neraca dan timbang orang lain. Sebab apa? Sebab macam tu lah. Kata kat orang, kata kat dia ni, mana viral, mana sempat komen, bobo. Mana bobo. Tak kira dia tu tengah mahkamah kes tak selesai lagi ke, baru kena tangkap polis ke. Aku tahu lah dia ni memang tak guna semua. Dia baru kena tahan, dia bicara ke tak lagi. Tak tahu betul salah ke tak lagi. Sebelum mahkamah buat keputusan, kita tulis dia ni memang tak guna. Aku tengok muka pun tahu dah, memang muka memang kayu api masuk neraka, pokoknya macam gitu. Sedap kata kat orang kata. Habis yang pahala puasa, pahala tak tahu mana, duk faraid dosa. Pahala tak tahu mana, duk faraid pula dekat orang. Allah turun di akhirat esok, habis jadi muflis esok ke akhirat. Jadi saya cadang kat tuan-tuan memperbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu doa yang baik yang Allah Subhanahu Wa Taala ajak pada kita, yang tuan-tuan boleh amal. Ayat ini daripada surah Furqan. Saya tengok kat tuan-tuan ayat nombor berapa? Maryam, Taha, Mukminun, Furqan. Tuan-tuan kalau boleh jangan tinggalkan bacaan yang diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni bacaan hamba Ar-Rahman, ibadur Rahman. Selalu hamba Allah Ar-Rahman yang special ni, mereka akan baca doa ni. Apa dia doa dia? Doa tu daripada surah Furqan ayat saya tengok tuan-tuan, ayat 65 dan 66. Tentu ada handset, boleh buka, set tu kat handset tu. Ayat dia, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Doa ni selalu tu imam akan baca. Apa dia? Ya Allah, rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, palingkan kami, elakkan kami ya Allah daripada azab api neraka Jahannam. Inna adabaha kana gharama, sesungguhnya azab itu adalah sangat pedih. Innaha sa'at mustaqarran, dan dia adalah seburuk-buruk tempat orang kembali, wa muqama, dan seburuk-buruk tempat orang tinggal esok di akhirat. Jadi tuan-tuan, selari dengan doa yang kita selalu baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa ni pun tuan-tuan boleh include masuk ketika
Qubailal fitri, dekat-dekat tuan-tuan nak iftar tu, tuan-tuan boleh baca Rabbana srif anna 'adaba jahannam inna 'adabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kerana doa ini diajar oleh Allah supaya kita selalu ucap, semoga Allah pelihara saya dan tuan-tuan daripada azab api neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlalunya Ramadan esok ni, Allah bawa semua dosa-dosa kita pergi sekali. Dan kita juga doa pada Allah supaya berakhir Ramadan nanti dia akan bawa dua benda pi sama dengan dia. Apa dia? Yang pertama, dosa-dosa yang ada pada kita Ramadan bawa. Dan yang kedua, kita doa supaya akhir Ramadan nanti Ramadan bawa perangai-perangai kita yang hudu, dengki ke orang, tak puas hati ke orang, tak boleh tengok orang cantik, tak boleh tengok orang kaya, tak boleh tengok orang handsome. Semua perangai huduh ni bungkui bawa dalam plastik sampah. Ramadan akan ambil, tak mau tengok dah perangai tu. Raya esok insya-Allah kita jadi orang yang baik dan orang yang soleh. Jadi itu saja yang kita boleh kongsi dengan tuan-tuan pada tengah hari. Tuan-tuan bertengok muka macam tak larat dah mengantuk ni. Jadi saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat pun nampak macam tak larat dah mengantuk dah. Kita kongsi sini. Okey, satu pengumuman je saya nak bagi dekat tuan-tuan. Dekat rumah saya, dekat Bayan Baru, saya duduk Bayan Baru. Tuan-tuan tahu dah ada Old Town White Coffee, tengok on the way nak pergi ke Pisa tu, Spice tu kan. Ada satu surau, tapi surau tu surau sementara atas tanah PDC. Kami sewa setahun RM10, sewa ranjau ya, syarat ya. PDC kata murung ya, RM10 kami bayar tak apa, syarat je duk. Tapi plan kita hantar dah untuk surau baru, plan dah hantar dah, luluh dah, MBPP luluh dah, tanah serah dah pada Jabatan Agama, kontraktor pun sign dah, semua siap dah. Latest saya cek kemarin 690,000 dah buat kutipan dah. Lebih kurang dalam sikit lagi nak sampai 1 juta. Jadi saya bagi tuan-tuan peluang lah. Kalau tuan-tuan yang perempuan rasa macam bagus juga, kami sementara Ramadan tak ada ni, kami nak buat. Ada dua cara lah. Kalau tuan-tuan nak bagi hari ni pun boleh. Atau tuan-tuan kata tak apalah Ustaz, kami ambil ni, nanti kami balik bincang dengan family, kok kami nak buat ke arwah mak ke, arwah ayah ke, apa ke, nanti kami bank in tadi. Boleh, tak ada masalah. Nombor saya ada kat sini. Kalau tuan-tuan memerlukan resit, boleh hantar main. Nombor ada sini. Nak tanya soalan apa-apa, tuan-tuan tanyalah. Janganlah hantar merepek-merepek. Macam-macam dia hantar. Selamat pagi, selamat Jumaat, selamat raya, selamat kubur. Hari-hari hantar. Tak larat delete dah. Tak payah hantar apa pun kat saya. Berlambak-lambak dah, tak larat delete dah. Hari tu dia tu hantar kat saya monyet naik basikal. Tak payah berlambak dah monyet dalam telefon aku banyak-banyak. Yang lebih karut dia tu hantar saya apa tahu? Akrobatik Cina kan. China hak jenis pusing cawan tu. Faedah apa hantar kat aku akrobatik China. Akrobatik China kan jenis pakai baju penuh, semua pakai baju separuh-separuh ya. Nanya bulan puasa tu hantar kat orang. Tak payah add saya masuk dalam grup mana, grup sekolah menengah apa, tak payah. Macam-macam dia pabuh. Balik awal kami malam Jumaat lah apa duk merapu, depa add saya. Tak payah. Ada soalan atau tuan-tuan nak bank in ke apa, maklum boleh. Jadi saya tinggal tuan-tuan dengan beberapa kot tuan-tuan duduk dekat surau dan masjid di sekitar sini, boleh sama-sama ambil. Satu kita lekat kat masjid nanti. Kalau tak ada pun tuan-tuan boleh snap lah. Itu saja untuk kita pada petang ni. Minta maaf ambil masa tuan-tuan sikit lebih. Minta maaf juga kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya. Moga ada kebaikan atas pertemuan kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi